Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kita akan membentangkan projek satu masyarakat yang telah kita lakukan pada tempoh hari. Okey, seterusnya. Kami daripada Kumpulan 5, saya sendiri Muhammad Adhan bin Abdul Malik dan rakan-rakan saya iaitu Ahmad Aminuddin bin Haris, Muhammad Firdaus bin Abdul Fattah, Sofia Hanani binti Syahrom, Soibah binti Muhammad Rozi. Jadi program kami ialah kami melaksanakan bengkel Qiraat Sab'ah Surah Al-Fatihah. Kumpulan kami melaksanakan bengkel Qiraat Sab'ah Al-Fatihah, Surah Al-Fatihah di Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam Smiti Muallim, Perak. Dan kumpulan sasaran ataupun komuniti sasaran kami adalah pelajar daripada SMT sendiri. Justifikasi PSM. SMT merupakan sekolah yang mempelajari subjek akademik dan menghafaz Al-Quran. Mengajar para pelajar tingkatan 1, 2, 3 mengenai bacaan 7 imam qiraat yang masyhur. Kami juga mendedahkan pelajar tentang pengetahuan cara bacaan selain bacaan yang selalu dibaca iaitu mengikut Iman Haf. Bengkel ini memberikan pendedahan yang lebih dalam berkaitan ilmu qiraat dan menjadi nilai tambah kepada semua peserta. Aktiviti PSM. Yang pertama adalah tarikh kami melaksanakan PSM pada 25 Mei 2022 iaitu pada hari Rabu, bermula daripada 8 pagi sehingga 12 petang, 12 tengah hari. Peserta terdiri daripada pelajar SMT iaitu seramai 53 orang pelajar. Allah. Jadi dia punya perincian ataupun tentatif program pada hari tersebut adalah pada 8 pagi sehingga 8.20 pendaftaran peserta menunggu tempat, 8.20, 8.30. Pengacara majlis menggunakan kata anuan bengkel Qiraat Sab'ah Surah Al-Fatihah Al-Karim membaca doa. Okey. Yang seterusnya 8.30 hingga 10 slot pertama, 10 sampai 10.10 rehat dan 10 sehingga 11.30 pagi slot kedua. Slot kedua ni disampaikan oleh Ahmad Aminuddin bin Haris dan yang slot pertama tadi disampaikan oleh Muhammad Firdaus bin Abdul Fattah. Kedua-duanya mengajar tentang ilmu qiraat. Dan 11.30 hingga 12 tengah hari majlis penutup, sesi bergambar dan bersurat. Seterusnya kami akan membentangkan tentang refleksi ahli kumpulan kami. Saya mulakan daripada diri saya Muhammad Adhan bin Abdul Malik. Okey, apa yang daripada program tu apa yang saya dah pelajari. Yang pertama adalah prosedur membuat program di sekolah. Yang pertama maknanya kalau kita nak buat program di sekolah ni ada prosedurnya, tak boleh main buat program je, kena ikut prosedur sekolah yang telah ditetapkan. Sebagai pengarah program, saya perlu pergi ke sekolah dan berbincang mengenai program yang akan dijalankan serta melampirkan kertas kerja. Seterusnya sebelum itu saya perlu merancang tarikh dan hari untuk berbincang. Maknanya saya perlu menghubungi pihak sekolah bilakah masa yang sesuai untuk kami berbincang. Yang kedua, menjadi idea aktiviti bengkel. Sebelum melaksanakan program, saya membuat soal sidik mengenai pemahaman qiraat, tajwid dan rasam. Daripada hasil kajian yang telah dijalankan, kami mendapati kekurangan pemahaman tentang qiraat. Dan yang ketiga, kekurangan lewat mencari sumbangan. Disebabkan lewat membuat dan menghantar kertas kerja untuk memohon kebenaran daripada fakulti melaksanakan program, kami masa untuk mencari dana tu adalah singkat. Jadi kami tak dapat dana daripada mana-mana pihak dan kami perlu perlu mengeluarkan duit sendiri sebanyak RM70 seorang untuk dijadikan modal bengkel. Seterusnya saya mempersilakan Soibah untuk membentangkan beliau punya refleksi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Soibah binti Muhammad Roti akan membentangkan refleksi peribadi yang saya dapati sepanjang bengkel berlangsung.
Jadi yang pertama kita melihat kepada kekurangan, iaitu saya dapati kekurangan ahli jawatan kuasa pelaksana. Sebagaimana setelah dipersetujui, setiap daripada kami mempunyai jawatan skop kerja masing-masing. Jadi kalau kita bahagikan kepada 2 slot, mungkin akan berlaku pertembungan di antara AJK. Jadi saya kira hal tersebut menjadi kekurangan kepada bengkel kami. Dan yang kedua iaitu berdasarkan ruang dewan yang kecil dan pencahayaan yang kurang baik juga agak menjejaskan kelancaran bengkel. Ruang dewan yang kecil seperti susah untuk nak buat kerja berkumpulan. Satu lagi, slide tak dapat dipaparkan dengan baik kerana pencahayaan ruang yang sangat terang lah. Itu merupakan kekurangan dalam bengkel tersebut. Jadi saya datangkan cadangan penambahbaikan, iaitu yang pertama, bengkel ke depan nanti mungkin akan dijalankan ke depan nanti boleh menambahkan lagi panel untuk slot pengisian. Yang kedua, tentang dewan yang kecil dan pencahayaan yang kurang baik, boleh maklumkan lebih awal kepada pihak sekolah untuk menyediakan tempat yang bersesuaian. Jadi walaupun kekurangan berlaku sepanjang bengkel, saya kira kesimpulannya bengkel berjalan dengan baik dan lancar. Okey, seterusnya. Baiklah, seterusnya daripada refleksi saya, iaitu Ahmad Hamidudin bin Haris, yang mana saya memegang jawatan sebagai AJK Multimedia dan juga saya diamanahkan untuk ditanggungjawabkan sebagai menjadi penceramah bagi slot yang kedua, iaitu bagi slot kaedah bacaan bagi qiraat sab'ah untuk semua imam, qiraat sab'ah bagi surah Al-Fatihah. Jadi, daripada program tersebut, iaitu program satu masyarakat ni, apa yang saya dapat kelebihan daripada program ni, iaitu yang pertama ialah saya dapat mengetahui bahawa setiap pengorbanan daripada ahli kumpulan saya, yang mana kat sini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan ahli kumpulan yang lain kerana memberi kerjasama yang mantap dan baik, iaitu sanggup mengorbankan sedikit wang, iaitu setiap seorang RM70 untuk menjalankan program inilah. Walaupun program ni memerlukan sedikit dana, jadi kita sanggup korbankan sedikit wang untuk menjalankan program ini. Okay. Dan yang kedua, saya dapat mengetahui bahawa untuk menjalankan sesuatu program, khususnya lagi-lagi melibatkan orang luar, ianya mempunyai prosedur. Setiap prosedur itu kita perlu lakukan daripada A sampai Z. Daripada awal kita memulakan program, merancang program sampailah akhir kita habis buat program. Jadi setiap prosedur tu kita kena lakukan lah, dengan kertas kerja, ada ambil izinan, berbincang dengan pihak sekolah dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah saya dapat memahiri iaitu dan mempelajari tentang kemahiran teknik pengucapan awam bagi untuk menyampaikan isi kandungan saya dalam program. Dalam slot yang kedua lah, iaitu tentang kaedah bacaan qiraat sab'ah untuk surah Al-Fatihah. Dan yang keempat, saya juga dapat mempelajari tentang teknik untuk membina satu modul, yang mana saya telah membuat satu modul bagi pelajar-pelajar di sana ketika saya menyampaikan tentang kaedah bacaan qiraat sab'ah, di mana modul ini sebagai bahan bantu mengajar untuk murid-murid tersebut. Baiklah, kelemahan yang saya dapati dalam program tersebut adalah yang pertama adalah kurang pengalaman. Terutamanya saya kekurangan pengalaman tentang menjalankan beberapa program lah. Bukan sekadar program, bahkan menyampaikan sesuatu di hadapan orang ramai, terutamanya murid-murid sekolah. Itu adalah kelemahan bagi saya lah. Dan Alhamdulillah kelemahan ini juga dapat diatasi dengan baik dan lancar. Dan yang kedua, kekurangan bahan bantu mengajar, terutamanya kekurangan daripada segi modul. Saya ada buat modul dan ada sedikit masalah waktu program tersebut kerana kami tidak dapat menyediakan modul dengan secukupnya bagi setiap murid. Jadi tak ada masalah juga, bukan masalah yang besar, kami dapat atasi dengan baik dan semua pelajar dapat memahami apa yang isi kandungan yang kami nak sampaikan. Mereka berkongsi modul walaupun tidak cukup dan Alhamdulillah program dijalankan dengan baik. Dan yang ketiga ialah masa yang singkat dan kekurangan ahli, di mana program yang kami jalankan ini pada waktu hari Rabu, pada waktu minggu tersebut kami mempunyai pelbagai pekerjaan dan Alhamdulillah setiap ahli kumpulan memberikan
komitmen yang baik dan pengumadan mereka untuk menyiapkan setiap kerja ataupun setiap perancangan sebelum melakukan program ini. Dan yang keempat ialah tempat yang kurang selesa, di mana saya sendiri sebagai penceramah di hadapan bercakap di hadapan dengan jangka masa yang agak panjang, iaitu dalam sejam atau 2 jam, di mana saya merasakan kekurangan. Saya tidak berasa selesa lah waktu tu sebab dengan panasnya, dengan sempit padat dekat dalam dewan tu, dan cahaya dekat dalam tu terang dan menyebabkan slide pembentangan pun kabur untuk murid-murid. Tapi Alhamdulillah juga disebabkan ada modul yang kami sediakan tu, mereka dapat memahami lah apa yang saya cakap, kerana slide tu walaupun ada yang nampak ada yang tak nampak, tapi program berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan dapat difahami oleh pelajar. Alhamdulillah. Dan penambahbaikan yang saya boleh sampaikan ialah, yang pertama ialah setiap ahli kumpulan perlulah bijak mengatasi masalah. Macam contoh masalah kita iaitu tidak cukup modul. Tapi kita dapat atasi masalah tersebut. Dan yang kedua ialah menguruskan masa dengan baik, yang mana kita perlu membuat persediaan dengan rapi, yang mana kita tak kurang bersedia sebenarnya. Waktu kita menyampaikan sesuatu tu dia kurang bersedia. Kita kena ada keyakinan, confident. Jadi kita kena uruskan masa dengan baik sebelum kita menjalankan program tersebut. Jangan buat last minute, buat modul last minute dan sebagainya. Dan yang ketiga, penambahbaikan yang saya boleh katakan ialah meningkatkan kemahiran penyampaian bercakap depan penonton. Lagi-lagi khususnya untuk audiens yang tertentu. Macam contohnya kalau kanak-kanak, kita ada cara iaitu kaedah penyampaian dengan baik untuk kanak-kanak. Dan itu yang kita perlu memahirkan untuk kemahiran tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya mempersilakan rakan saya yang lain untuk menyampaikan refleksi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya Sofia Hanandi binti Syahrum, memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa pendaftaran dan cenderahati. Okey, baiklah, antara kelebihan yang saya dapat daripada bengkel ni, yang pertama dapat belajar cara melaksanakan program. Macam sahabat-sahabat saya yang cakap tadi, prosedur-prosedur lah daripada kertas kerja sampailah tentatif program tu sendiri. Seterusnya dapat melaksanakan program yang memenuhi keperluan pelajar di SMITI. Pelajar-pelajar sekolah tu tak belajar subjek qiraat. Jadi kami melaksanakan bengkel qiraat untuk memenuhi keperluan itulah, untuk bagi diorang pengetahuan asas tentang qiraat. Seterusnya yang ketiga, kelebihan bengkel kami adalah dapat belajar cara kelebihan yang saya dapat daripada bengkel ni adalah saya dapat belajar cara membina modul. Okey, kelemahan untuk bengkel ni adalah lewat mencari sumbangan, di mana kami perlu mengeluarkan duit sendiri untuk melaksanakan program ni. Seterusnya, masa yang agak singkat. So masa yang singkat ni menyebabkan panel-panel tu perlu menyampaikan info-info dengan cepat dan padat. Jadi macam tu lah, masa agak singkat kan. Seterusnya, penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk program yang akan datang. Yang pertama, bertindak awal untuk mencari sumbangan. Maksudnya buat kertas kerja lebih awal lah. Dan seterusnya, penambahbaikan untuk kelemahan yang kedua adalah panjangkan durasi bengkel. Mungkin boleh buat sampai ke petang. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan pada bahagian saya. Saya sebagai seorang pembentang untuk bengkel qiraat Sab'ah surah Al-Fatihah ini. Dan apa yang saya dapati daripada program tersebut adalah, yang pertama sekali antara kelebihan yang saya dapati, program tersebut dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari ilmu qiraat, dan seterusnya saya dapati juga pelajar antara peserta bengkel tersebut sangat fokus terhadap apa yang telah disampaikan, dan peserta juga dapat menjawab soalan tentang ilmu qiraat dengan sangat baiklah bagi saya. Selain itu, pelajar juga banyak bertanya soalan yang berkaitan tentang ilmu qiraat kepada pembentang, antaranya apa beza taranum dengan ilmu qiraat dan sebagainya. Seterusnya, kekurangan yang saya dapati daripada pelaksanaan bengkel tersebut, masa yang diperuntukkan untuk kami tidak mencukupi untuk kami menyampaikan keseluruhan konten yang telah kami tetapkan. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah kami cuba meringkaskan, dan penyampaian kami dalam bengkel tersebut saya sifatkan sebagai sempurna, alhamdulillah. Seterusnya, harapan saya terhadap program tersebut, semoga bengkel tersebut dapat memberi kesan
kepada peserta ataupun pelajar dan seterusnya memupuk semangat pelajar untuk terus mendalami ilmu qiraat pada masa yang akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Mic Adham. Maafkan saya. Sebenarnya saya akan teruskan dengan lampiran atau lampiran program yang telah kami jalankan di sekolah SMITI pada tempoh hari. Yang pertama, ini ketika kami memperkenalkan diri sebelum menjalankan program. Bagi mereka kalau perkenalkan diri, jadi pelajar-pelajar ni bolehlah kenal visi-visi daripada kami sendiri. Apa nak panggil apa, jadi kita kena ada sedikit seindaksi di situ. Okey, kita teruskan dengan ini adalah penyampaian apabila program kami dah tamat. Ada cenderan hati daripada kami, iaitu kami memberi plak kepada wakil sekolah. Pengetua tak ada pada masa itu dan kami bagi kepada Ustazah Nurul. Ini adalah Ustazah Nurul. Okay. Yang seterusnya, ini adalah wakil daripada wakil pelajar yang maknanya kami bagi satu sijil ni dan minta wakil bagi sijil kepada rakan-rakan. Dan ini adalah gambaran suasana di dalam dewan program kami, yang mana di hadapan adalah pelajar lelaki dan di belakang pelajar perempuan. Kesemuanya ada 53 orang pelajar. Dan ini kami bersama-sama dengan para asatizah, para ustaz dan ustazah daripada sekolah menengah integrasi teras Islami SMITI Tanjung Muallim di Slim River. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Saya wakil daripada kumpulan kami ingin memohon maaf atas kekurangan dan tersalah kata, dan saya sudahi dengan pembentangan kami pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.